Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 10 Mac bersama saya Nazirah Syaringan. Kita saksikan tajuk utama malam ini. Abah mengaku tidak bersalah. Juga KWSP teliti kaedah cagar akaun 2 bagi pinjaman peribadi. Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta bagi Parti Bersatu dan 2 pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram RM195 juta dibenarkan diikat jamin RM2 juta oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur. Hakim Azura Alwi membenarkan tertuduh diikat jamin dengan 2 penjamin selain memerintahkan bekas Perdana Menteri itu menyerahkan pasport antarabangsa kepada mahkamah sehingga kes selesai. Azura turut menetapkan 26 Mei depan untuk sebutan semula kes. Terdahulu, Peguam Cara Negara Datuk Ahmad Tahriruddin Muhammad Saleh mencadangkan jaminan sebanyak RM2 juta dengan 2 penjamin berserta syarat tambahan tertuduh perlu menyerahkan pasport antarabangsa kepada mahkamah. Peguam Datuk K. Kumarendran yang mewakili Tan Sri Muhyiddin bersetuju dengan jumlah jaminan dan syarat tambahan itu. Pihak pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Faris Gohim Abdullah, Datuk Wan Syaharuddin Wan Ladin, Ahmad Akram Gharib, Nur Ali Smat, Nur Asma Ahmad, Rashidah Murni Azmi, Muhammad Ashraf Muhammad Tahir, Kalaivani Anadorai dan Maziah Muhaidi. Tan Sri Muhyiddin turut diwakili Peguam Datuk Rosli Dahlan, Datuk Taqiyuddin Hassan, Cetan Jetwani, Dev Kumarendran, Muhammad Isa Muhammad Basir, Teh Si Kun dan Varsha Chelvi. Tan Sri Muhyiddin, 75 tahun, mengaku tidak bersalah atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan berjumlah RM232.5 juta bagi Parti Bersatu dan 2 pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram RM195 juta. Sementara itu, Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa semua 6 pertuduhan dibuat ke atasnya hari ini telah dibuat lebih awal sedangkan siasatan masih belum dilengkapkan. Beliau menyifatkan ia adalah satu pertuduhan terancang. Semalam sebelum keterangan saya diambil, berhubung dakwaan saya menyalahgunakan kuasa meloloskan rayuan pengecualian cukai oleh Yayasan Al-Bukhari, saya diberitahu oleh Jabatan Peguam Negara telah membuat keputusan untuk mendakwa saya. Bagaimana keputusan untuk mendakwa telah dibuat sedangkan keterangan saya mengenai belum lagi diambil. Saya dapati keputusan untuk mendakwa saya sebenarnya telah dibuat lebih awal oleh pihak yang paling berkuasa dalam pentadbiran negara sebelum siasatan dilengkapkan. Mereka hanya menggunakan agensi penguatkuasa sebagai alat untuk mencapai tujuan politik mereka. Jelas, pendakwaan ke atas saya adalah satu bentuk pemangsaan politik yang terancang. Terdahulu, Ahli Parlimen Paguh itu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 4 pertuduhan salah guna kedudukan membabitkan rasuah berjumlah RM232.5 juta. Selain itu, beliau menghadapi 2 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM195 juta. Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin menyerahkan kepada Majlis Kepimpinan Tertinggi Bersatu untuk menentukan sama ada beliau akan terus menjawat jawatan Presiden atau sebaliknya. Saya akan bawa kedudukan saya kepada Majlis Tertinggi Parti untuk mereka memutuskan. Kerana saya berbeza dengan Wan Saiful Wan Jan, saya adalah Presiden yang dipilih oleh parti. Saya akan serah pada Majlis Tertinggi dalam tempoh yang paling dekat dan apa saja keputusan yang mereka buat, saya akan akur. Beliau berkata demikian selepas ditanya sama ada beliau sedia melepaskan jawatannya dalam Bersatu atau tidak. Sebelum ini, Datuk Wan Saiful Wan Jan melepaskan jawatan sebagai Ketua Penerangan Bersatu selepas berdepan pertuduhan rasuah di mahkamah.
Penilaian dan perincian sedang dilakukan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP untuk melaksanakan kemudahan penggunaan baki caruman dalam akaun dua ahlinya untuk dijadikan cagaran membuat pinjaman peribadi bagi mereka yang memerlukan bantuan tunai. Tindakan itu susulan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam mengenai kemudahan berkenaan. KWSP dalam kenyataan hari ini berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mempertimbangkan semua faktor relevan bagi memastikan pelaksanaan yang lancar. Maklumat lanjut mengenai pelaksanaan kemudahan itu akan diumumkan KWSP pada masa akan datang. Semalam, Datuk Seri Anwar ketika menggulung perbahasan Belanjawan 2023 di Dewan Rakyat berkata, kerajaan akan memperkenalkan kaedah yang membolehkan pencarum KWSP menggunakan wang caruman mereka sebagai cagaran kepada bank bagi tujuan pembiayaan kewangan. Kaedah itu boleh ditawarkan kepada pencarum KWSP yang terdesak untuk mendapatkan pinjaman keuangan dengan cagaran daripada agensi terbabit. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, pihaknya menyifatkan kaedah KWSP memberikan ruang kepada pencarum yang mempunyai wang dan dalam keadaan terdesak meminjam dari bank dengan jaminan cagaran bank adalah yang terbaik. Kos sara hidup yang tinggi dikesan antara penyebab kepada masalah kemurungan dan anxiety atau gangguan kebimbangan di ibu negara dan Putrajaya. Orang ramai yang ditemui kru berita Al-Hijrah berkata, keadaan itu menyumbang kepada ketidakstabilan hidup yang kadang-kadang menyebabkan mangsa bertindak luar kawalan. Apakah solusi kepada permasalahan itu? Wartawan Abdul Rahman Kunyu melaporkan. Ibu kota membawa peratusan tertinggi masalah kemurungan. Malah, negeri-negeri yang membawa peratusan terendah kemurungan juga bermusafir ke ibu kota bagi memenuhi sebarang peluang. Persoalannya, adakah ibu kota ini mampu menyelesaikan masalah ekonomi tanpa sebarang masalah kemurungan? Rata-rata penduduk di ibu kota yang ditemui meluahkan keadaan kos sara hidup yang tinggi merupakan masalah utama yang dihadapi mereka. Pendapat saya lah mungkin disebabkan kos sara hidup yang tinggi lah. Saya pun datang sini nak belajar. Lepas tu saya jumpa yang kos sara hidup dekat Selangor dengan KL ni agak tinggi berbanding kampung saya. Jadi itu membuatkan stres lah. Jadi saya agak stres lah duduk kat area sini. Bukan sebab apa, tapi pada pendapat saya berpunca daripada masalah kewangan lah. Terutamanya apabila lepas COVID-19, banyak daripada kewangan-kewangan, masalah-masalah kewangan yang kita boleh nampak. Lepas tu peluang-peluang pekerjaan pun makin kurang. Jadi bagi saya itu adalah antara punca utama lah masalah burung di Malaysia ni. Nak cakap stres, yes. Tapi kita macam mana pun kita kena fight lah setiap hari untuk meneruskan hidup lah. Kalau kita tak hasil, kalau hidup kat KL ni memang kita tak boleh. Pendapat saya kemurungan di Kuala Lumpur ni tinggi disebabkan faktor ekonomi kita yang tak berapa nak menentu sekarang dan juga kita punya currency exchange kita semakin tinggi. And then barang kita nak beli barang yang mahal dengan kos sara hidup yang rendah. Sementara itu, menurut Ketua Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya Dr. Azmawati Muhammad Noor, tidak dinafikan isu kemurungan sememangnya membelenggu warga kota yang disumbangkan dengan banyak faktor. Namun, jika ia dibiarkan tanpa sebarang bantuan, terutama profesional, perkara itu akan memudaratkan. Jika dibiarkan berlarutan, ia akan memberikan impak besar kepada diri, keluarga dan juga masyarakat di sekeliling. Ia akan mengganggu daripada segi kefungsian diri di mana tidak dapat, seseorang individu itu tidak dapat berfikir dengan baik. Emosi juga akan sering terganggu dan terdapat perubahan kepada tingkah laku seterusnya memberi kesan kepada fizikal seseorang itu. Kemurungan adalah salah satu penyakit mental yang boleh juga meranggut nyawa anda jika tidak segera mendapatkan rawatan, di mana di sini ia memberikan kesan terhadap kualiti hidup, hubungan suami isteri, kekeluargaan, persahabatan serta kualiti kerja yang semakin menurun.
Tambahnya, jika seseorang individu mengalami gangguan emosi, perlu sentiasa mengamalkan 3R iaitu retract, mengundur diri dari masalah berkenaan bagi menghilangkan perasaan marah dan sedih. Kemudian rethink, berfikir kembali apakah kesan yang tidak baik akan berlaku dan respon bertindak balas dengan situasi berkenaan. Tindakan itu katanya sedikit sebanyak mampu menurunkan masalah gangguan emosi dan individu dapat berfikir dengan baik. Laporan Abdul Rahman Kunyu untuk Berita Al-Hijrah. Banjir Batu Pahat membimbangkan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Banjir yang melanda daerah Batu Pahat Johor masih lagi pada tahap yang membimbangkan. Situasi itu terus membelenggu penduduk yang beranggapan bencana tersebut mungkin tidak akan reda dalam masa terdekat. Mangsa banjir di sekitar Taman Parit Bilal Batu Pahat berkata banjir ketika ini menimbulkan kegusaran penduduk setempat dan sekiranya berlalutan untuk tempoh yang lama berkemungkinan mampu menjejaskan persiapan bagi menyambut bulan Ramadan tidak lama lagi. Di sini tempatnya agak tak boleh nak dikawal lagi dengan akibat banjir macam ini kan. Jadi saya agak risau jugalah dengan keadaan kedai saya. Dan kita tak lama lagi pun nak menyambut bulan puasa kan. Jadi saya percaya penduduk-penduduk kampung sini pun sama juga. Ya, baru kejadian ini berlaku sudah dalam 4 hari lah. Keadaan berlaku terus-merta. Tak ada hujan, tak ada apa. Cepat dan pantas. Dia mulai pasang dengan pembuangan empangan dibuka. Semua masuk rumah saya semua. Jadinya rumah saya tu buang elektrik, apa, tenggelam lah. Apun kita pun sekarang nak lama lagi nak nyambut puasa. Jadinya risau jugalah macam keadaan macam ni. Kadang kita nampak keadaan macam ni berlarutan 3 hari, 4 hari. Dia surut sekejap saja. Selepas tu dia naik pasang, melintah jalan, masuk ke kampung-kampung. Bahagian dalam kampung ni semua dia masuki air. Risau sebab bulan pun dah nak puasa kan. Katanya pun ada lagi gelombang besar. Takut dia naik lagi tau. Takut dia naik tinggi lagi. Dia orang kata ada pasang besar lagi malam ni. Tapi tak tahulah, kita kena tunggulah. Kita kena stay relax, tak boleh tidur awal. Saya memang jaga rumah. Family memanglah ke PPS lah. Jadi saya seorang-seorang jaga rumah, tengok keadaan air macam mana. Pagi tadi ada surut sikit lah. Ini dah naik balik, dia dah start naik balik. Penduduk menyifatkan banjir kali ini paling buruk pernah dialami dalam tempoh 16 tahun. Jelas penduduk paras air di kawasan itu meningkat dari semasa ke semasa dan melimpah ke kediaman mereka. Program Pasar Percuma Ganu Kita kembali dianjurkan buat kali ke-26. Namun penganjuran kali ini menyasarkan untuk meringankan beban golongan memerlukan dalam menyediakan kelengkapan sekolah bagi sesi persekolahan baharu yang bakal bermula 19 Mac ini. Program hari ini dianjurkan di Sekolah Kebangsaan SK Bukit Gasing Marang. Menurut salah seorang pengunjung, Zulkifli Muhammad, 37 tahun, bersyukur dapat mengambil beberapa kelengkapan sekolah buat 3 anaknya yang masih bersekolah rendah. Katanya, walaupun barangan terpakai dan percuma, kelengkapan tersebut seperti beg dan pakaian seragam sekolah masih dalam keadaan elok seperti baharu. Saya ada anak 3 orang sekolah. Dengan program ini boleh membantu meringankan beban keluarga untuk membeli barang. Beli barang sekolah. Tidak mengeluarkan modal untuk membeli barang sekolah. Sangat membantu lah program ini. Apa ini? Hari ini saya ambil beg sekolah, baju sekolah ada, pakaian budak-budak ada. Seorang pelajar, Azhad Ibad Muhammad Syarizal, 13 tahun berkata dia tidak melepaskan peluang mengambil kelengkapan sekolah buat adik perempuannya yang masih bersekolah rendah. Remaja itu berkata dia turut mengambil beberapa pakaian buat dirinya dan adik-beradik untuk dipakai sewaktu sambutan Hari Raya Aidilfitri tidak lama lagi. Adik ambil baju adik, beg adik, lepas tu beli jubah, ambil jubah. Yang tu je lah. Berapa orang adik-beradik? Adik-beradik ada 4. Sekolah Melaka? Sekolah Melaka. Dengan bapa? Dengan mak ayah.
Sementara itu, pengurusan dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Bukit Gasing turut menyertai program Pasar Percuma Ganu Kita. Guru Besar SK Bukit Gasing Amir Hamzah berkata, barangan percuma seperti kelengkapan sekolah, pakaian raya dan permainan antara sumbangan guru dan ibu bapa murid sekolah itu. Dan pihak sekolah sangat berbesar hati dan juga turut mengambil bahagian bersama PIBG dengan menyumbang khususnya pakaian sekolah yang kita akan salurkan kepada ibu bapa dan juga masyarakat setempat di sini bagi meringankan beban mereka. Dan kita sasarkan bantuan-bantuan ini boleh mereka gunakan sebelum sesi persekolahan yang bakal dibuka pada pertengahan Mac nanti, dan juga bakal menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak nanti, insya-Allah. Program Pasar Percuma Ganu Kita kali ini menyediakan barangan bernilai keseluruhan kira-kira RM30,000 yang boleh diambil secara percuma pengunjung mengikut keperluan. Selain itu, pengunjung dalam kalangan golongan kurang berkemampuan sekitar Marang juga menerima barangan keperluan seperti beras, tepung gandum dan minyak masak paket secara percuma. Biarpun berstatus ibu tunggal, ia tidak sesekali memudarkan semangatnya untuk meneruskan kehidupan. Berbekalkan kemahiran memasak yang dimilikinya, Siti Zakiah Elias Ita Amiruddin menjadikan perniagaan makanan sebagai sumber rezeki sejak 2018. Setahun mengharungi liku dan cabaran berniaga, Ita kemudian berjaya menghasilkan pelbagai pes masakan sejuk beku bagi memudahkan urusan orang ramai dalam penyediaan makanan. 5 tahun berlalu, perniagaan makanan yang dijalankan secara kecil-kecilan dengan menggunakan jenama Ita Solo Kitchen sering mendapat tempahan dan permintaan di kawasan sekitar. Meskipun perit pada awalnya kerana terpaksa meminjam modal RM2,000 dari ibu dan adiknya, usaha keras ibu kepada 4 cahaya mata ini berhasil apabila dia berjaya mengangkat jenamanya menerusi pes masakan, antaranya pes rendang cili api style Negeri Sembilan, pes masak lomak cili api, pes ibu sambal, pes soto, pes sambal hijau dan pes kuah laksa Johor. Tidak hanya bergantung kepada satu produk, Ita Solo Kitchen turut menerima tempahan catering masakan Melayu dengan menu utamanya iaitu laksa Johor, soto, mi kari dan mi rebus tulang. Ita Solo Kitchen tidak terlepas dari ujian. Ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP, hasil jualan Ita Solo Kitchen amat memberangsangkan sebelum susut 40% ketika premis makanan kembali dibuka 100%. Namun, Ita terus bertahan. Bahkan ketika ini, dia dalam usaha untuk membuka kedai bagi meningkatkan kuantiti pes masakannya selain berhasrat untuk menggunakan teknologi retort bagi ketahanan produk. Untuk tempahan dan maklumat lanjut berhubung Ita Solo Kitchen, layari laman sosial tertera. Mengangkat makanan tradisional sebagai produk utama, pot santap ketupat palas yang diusahakan sebuah keluarga tampil dengan inovasi tersendiri sehingga terhasilnya ketupat palas dengan 11 perasa menarik. Bermula secara kecil-kecilan pada 2016, bantuan dari Mawib pada 2018 membuka ruang kepada Cik Siah Awang untuk mengkomersialkan ketupat palasnya dengan lebih meluas. Perniagaan ketupat palas ini bermula apabila tonggak keluarga ini lumpuh akibat penyakit kronik. Musibah yang menimpa suami Cik Siah mendorongnya untuk mencari sumber pendapatan bagi menyara keluarga. Dengan bantuan modal sebanyak RM3,000, selain bimbingan dari Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, perniagaan ketupat palas dan rendang semakin berkembang di mana produk ini turut ditawarkan dalam bentuk sejuk beku dengan pembungkusan secara vacuum. Selain itu, ia diperbuat secara tradisional tanpa menggunakan bahan pengawet atau perwarna tiruan. Jika dahulu ia dikenali dengan jenama Restoran Sam, namun ketika ini ia lebih popular dengan pot santap ketupat palas. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, ketupat palas Cik Siah boleh didapati di perkhidmatan P-Hailing. Tidak hanya bergantung kepada satu sumber sahaja,
Cik Siah mengambil langkah berani dengan menawarkan khidmat catering kepada pejabat kerajaan, syarikat swasta dan sebagainya. Cik Siah dalam pada itu berharap ketupat palas resepinya mampu bersaing di pasaran sekaligus menjadi pembekal terbesar aneka ketupat di Malaysia. Untuk tempahan ketupat palas ini, layari laman sosial seperti tertera. Tembakan rambang 7 maut. Laporan luar negara, 7 terbunuh manakala 8 lagi cedera dalam tembakan rambang di utara Jerman. Serangan di sebuah gereja dekat Hamburg itu adalah tragedi terbaru dalam rentetan siri serangan bersenjata di negara berkenaan. Motif serangan masih belum diketahui. Polis Hamburg menerusi ucapannya di Twitter berkata semua mangsa yang maut mempunyai kesan tembakan. Suspek dipercayai antara mangsa maut yang ditemui dalam gereja itu. Beberapa siri keganasan yang kerap berlaku sejak akhir-akhir ini telah mencetuskan perbalahan dan tuduhan bahawa kerajaan Jerman tidak berusaha keras membantras kumpulan jenayah tersebut. Sejak kebelakangan ini, Jerman sering digemparkan dengan beberapa siri serangan bersenjata sehingga menyebabkan kematian. Untuk rekod, pada Februari 2020, seorang pelampau agama menembak mati 10 orang serta mencederakan 5 yang lain di bandar Hanau, Jerman Tengah. Dan pada 2019, 2 maut selepas seorang neo-Nazi menyerang rumah ibadat di Halle. Manakala di Nigeria, 6 maut selepas kereta api merempuh sebuah bas di Lagos. Kemalangan itu dilaporkan berpunca daripada pemandu bas berkenaan yang cuba memintas isyarat lalu lintas sebelum kenderaan berat itu dirempuh kereta api. Menurut jurucakap agensi penyelamat kecemasan Lagos, akibat pelanggaran itu lebih 70 penumpang mengalami kecederaan. Kereta api itu dalam perjalanan dari Ijoko, Ogun menuju Ibote Meta di Lagos. Pemandu bas terbabit dikatakan memandu secara membabi buta dan dilihat cuba melintasi garisan bertentangan meskipun amaran isyarat kereta api telah dinyala dan dibunyikan. Sementara itu, petugas kecemasan bergelut dengan cabaran selama beberapa jam untuk mengeluarkan mangsa yang terperangkap ekoran keadaan bas yang remuk. Bagaimanapun, serpihan bas dan kereta api telah dialihkan. Kemalangan jalan raya sering berlaku di Nigeria. Ia disebabkan kemudahan tidak diselenggara dengan baik selain sikap serta cara pemanduan yang melulu dan berbahaya serta tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Peluru hidup berukuran 9mm ditemui dalam sebuah pesawat KE-621 yang sedia untuk melepas dari Incheon, Korea Selatan ke Manila pagi tadi. Susulan laporan penemuan itu, seramai 218 penumpang dan 12 anak kapal pesawat Korean Air diarah keluar serta-merta. Peluru berkenaan ditemui kira-kira jam 7.45 pagi tadi waktu tempatan oleh seorang penumpang di bawah tempat duduknya sebelum dimaklumkan perkara itu kepada pramugari. Tiada kecederaan dilaporkan berlaku sepanjang proses pemindahan dibuat. Polis berkata unit anti keganasan dan pasukan pemusnah bahan letupan menggeledah pesawat itu dan akan menjalankan siasatan lanjut mengenai bagaimana barang terlarang itu dibawa ke dalam pesawat. Pemilikan senjata api serta senjata perburuan dan sukan berlesen adalah dilarang oleh undang-undang di Korea. Pencemaran udara di Thailand ketika ini terus melonjak melepasi para selamat. Berdasarkan rekod daripada Jabatan Kawalan Penyakit DCD negara Gajah Putih itu, lebih 1.3 juta rakyatnya berdepan masalah kesihatan ekoran tahap udara yang tidak sihat yang melanda negara itu sejak Januari lalu. Awal minggu ini, hampir 200,000 rakyatnya telah dimasukkan ke hospital dengan pelbagai kes kesihatan. Ia antaranya membabitkan ratusan ribu kes penyakit berkaitan pernafasan, jangkitan mata, radang dermatitis, penyakit jantung dan cerebrovaskular. Selain faktor asap kenderaan yang tidak menyenangkan, pencemaran itu didorong oleh pelepasan industri dan asap daripada pembakaran pertanian. Bangkok yang mempunyai kapasiti kira-kira 11 juta penduduk dan merupakan destinasi pelancongan paling popular di dunia, antara yang terjejas teruk dan lebih 30 wilayah lain turut melaporkan paras mikron 2.5 atau PM melebihi 50 mikrogram setiap meter padu. OPR dijangka kekal 2.75%.
Laporan BA Niaga, kadar dasar semalaman OPR dijangka kekal 2.75% sepanjang tahun ini. Jangkaan itu berdasarkan kepada inflasi yang semakin reda. Menurut ahli ekonomi kanan Oxford Economics Alex Holmes, Bank Negara Malaysia terus menilai kesan kumulatif pelarasan OPR ketika mengekalkan kadar faedah pada 2.75% dalam mesyuarat terbaru Jawatankuasa Dasar Monetary MPC. Tekanan harga semakin berkurang dengan inflasi susut kepada 3.7% pada Januari daripada paras puncak 4.7% pada Ogos 2022. MPC semalam bertindak mengekalkan OPR pada 2.75% yang seiring dengan jangkaan pasaran. Menurut BNM, pendirian dasar monetary kekal akomodatif dan menyokong pertumbuhan ekonomi selepas menunjukkan prestasi yang kukuh pada tahun 2022. Ekonomi negara dijangka menjadi sederhana pada tahun 2023 berikutan ekonomi global yang lebih perlahan. Mengulas lanjut, Holmes berkata unjuran inflasi kekal tertakluk kepada sebarang perubahan kepada dasar domestik membabitkan subsidi. Sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Baik, sebelum berpisah, sama-sama kita meriahkan program selawat dan munajat untuk Malaysia esok 11 Mac 7 malam hingga 11 malam bertempat di Stadium Bola Sepak Ceras, Kuala Lumpur. Program ini akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semua dijemput hadir. Baik, saya Nazira Syaringat, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.